So, kita akan belajar tentang kesihatan manusia. Bab 4, kesihatan manusia. Okey, dalam tajuk ni ada 3 benda yang awak kena tahu. Okey, pertama, kena tahu tentang perbezaan antara penyakit berjangkit dengan penyakit tak berjangkit. Tu yang pertama sekali dalam tajuk ni. Okey, beza antara penyakit berjangkit dengan tidak berjangkit. Yang kedua, dalam tajuk ni awak kena tahu tentang apakah yang menyebabkan penyakit berjangkit ni tersebar. Contohnya macam COVID-19 ni. Apa yang menyebabkan dia tersebar? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimanakah mikroorganisma yang memasuki badan dapat dimusnahkan. Okey. Itulah 3 benda dalam tajuk ni, dalam bab 4 tentang kesihatan manusia. Okey, kita pergi pada tajuk kecil yang pertama dalam bab 4 ni. Okey, penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okey, beza dia. Okey, pertama sekali yang awak kena tahu adalah tentang apa itu penyakit. Okey, benda ni pun tajuk dia, maksud dia pun dah ada dalam buku teks muka surat 76. Okey, penyakit ni adalah merupakan keadaan yang tidak normal pada badan kita. Okey, badan kita ataupun minda kita yang menyebabkan ketidakselesaan. Okey, ataupun badan kita suka berfungsi ke, sebelum ni elok je bernafas, lepas tu tak dapat nak bernafas. Okey, tu ada penyakit lah tu. Atau memberi tekanan kepada seseorang individu. Okey, kalau minda kita tertekan, tu pun salah satu penyakit. Okey, itu maksud penyakit. Tu yang pertama. Okey, yang kedua dalam tajuk kecil ni adalah penyakit ada 2 jenis. Okey, yang pertama adalah penyakit berjangkit. Yang kedua, penyakit tidak berjangkit. Okey, kita pergi pada penyakit yang berjangkit. Penyakit berjangkit ni berlaku disebabkan oleh jangkitan daripada patogen. Okey, daripada patogen secara langsung ataupun tidak melalui medium dan vektor. Okey. Yang kedua, contoh dia. Okey, contohnya macam penyakit tuberkulosis, batuk kering, sesama, tu yang biasalah. Okey, kurap, panau, kencing tikus, demam denggi, demam malaria, demam zika. Yang terbaru yang kita lalui sekarang ni menyebabkan kita kena kuarantin ni adalah penyakit COVID-19 itulah. Okey. Jadi penyakit ini boleh berpindah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Itu maksud penyakit berjangkit. Dia boleh jangkit orang lain. Okey. Penyakit yang tak berjangkit ni pula selalu disebabkan oleh genetik ataupun oleh gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sihat lah. Okey, contohnya macam kanser, hipertensi, okey, diabetes, asma atau penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan jantung. Okey, penyakit ni tidak berpindah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Okey, itu maksudnya tidak berjangkit. Okey, yang pertama penyakit bawaan udara. Okey, penyakit bawaan udara ni ada 2 jenis cara jangkitan dia. Okey, yang pertama jangkitan titisan. Okey, apabila pesakit tu dia bersin ke, batuk ke, bercakap, menguap atau bernafas, okey, dekat dengan kita, kita pun boleh berjangkit. Kalau dia tak pakai penutup hidung dan mulut. Okey, itu titisan. Sebab daripada mulut tu boleh keluarkan wap air. Okey, titisan air. Okey, yang kedua, okey, jangkitan habuk. Okey, udara juga ni. Kalaulah pesakit tu, bakteria tu ada dekat dalam air ludah pesakit yang sudah kering dan akan membentuk spora yang disebarkan bersama habuk oleh angin. Okey, contohnya pesakit tu dia ludah merata-rata je. Okey, lama-lama air ludah pesakit tu akan kering. Okey, bila air ludah pesakit tu kering, air ludah tu akan membentuk spora yang akan berterbangan ke udara. Tu bahaya juga tu. Okey, kita pun boleh terkena jangkitan. Kita tak tahu pesakit tu dah ludah kat mana. Okey, kalau pesakit tu ludah kat sini, lepas tu je kita baru datang, tak mustahil kita boleh kena. Okey, bagaimana jangkitan melalui udara dapat dicegah? Ada 4 cara dia.
Yang pertama, menggunakan penutup hidung dan mulut ataupun tutup mulut dan hidung lah. Masa bersin ke, batuk ke, muap. Yang terbaiknya guna penutup hidung dan mulut ni. Okey. Yang kedua, pesakit tu janganlah meludah di merata-rata tempat. Okey, yang ketiga, elakkan diri daripada berada di tempat yang penuh sesak supaya tak jangkit pada orang lain. Yang keempat, pastikan tempat tinggal pesakit tu penuh dengan cahaya sebab sinar ultraviolet yang boleh membunuh sesetengah mikroorganisma dalam udara. Okey, ada organisma dia tak boleh tahan panas. So dia better pesakit tu duduk dekat tempat yang terdedah pada cahaya sebab ada mikroorganisma yang boleh terbunuh dalam udara, tak tahan panas. Okey, yang kedua adalah penyakit bawaan air. Okey, penyakit bawaan air ni jangkitan selalunya berlaku dekat kawasan yang tak ada bekalan air paip yang terawat. Okey, ataupun sistem sanitasi yang tak sempurna. Sebagai contoh, bila ada seseorang yang gunakan tandas yang dibina dekat atas sungai. Lepas tu tinja dia tu, masuk kat dalam sungai. Okey, jadi tinja yang mengandungi patogen tu akan pergi kat sungai dan akan mencemarkan sungai. Lepas tu orang lain pula minum air sungai yang dah tercemar tu, orang lain tu akan dijangkiti lah oleh patogen yang terkandung dekat dalam sungai tu, disebabkan oleh tinja dia. Okey, macam mana kita nak cegah penyakit bawaan air ni? Okey, yang pertama kita kena campurkan klorin dalam kolam renang dan sistem bekalan air. Itulah maksudnya air yang dirawat bila dah ada klorin. Okey, yang kedua membina tandas yang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna, bukan bina dekat atas sungai. Okey, yang ketiga nak minum air tu kena didihkan dulu. Didih dengan sempurna ya. Pastikan air tu dimasak dulu sebelum minum. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun lepas gunakan tandas. Okey. Dah belajar kan cara cuci tangan yang 20 saat tu guna sabun ya. Okey, cara jangkitan yang ketiga adalah dengan melalui sentuhan. Okey, dua contoh penyakit yang berjangkit melalui sentuhan ni contoh adalah kurap dan panau. Dua-duanya disebabkan oleh kulat. Jangkitan berlaku akibat tersentuh kulit yang telah dijangkiti atau memakai pakaian pesakit. Pesakit tu ada panau, lepas tu kita pula pakai, so kita pun akan berjangkit. Okey, penyakit seperti sifilis dan gonoria pula berjangkit melalui hubungan seks. Okey, patogen penyakit-penyakit ini terdapat di dalam air mani ataupun bendalih faraj dan bendalih faraj. Okey, kalau pesakit tu mempunyai penyakit sifilis atau gonoria, kemudian dia buat hubungan seks dengan orang lain. Okey, disebabkan di dalam air mani dan bendalih faraj tu ada penyakit ni, orang yang berhubungan seks dengan dia pun akan terjangkit juga. Okey, selain daripada tu, virus HIV yang menyebabkan AIDS boleh merebak melalui hubungan seks, darah dan perkongsian jarum suntikan dalam kalangan pesakit dan penagih dadah. Kongsi jarum. Okey, lepas tu darah dia ada luka ke, kita pun luka ke kan. Lepas tu boleh berjangkit melalui macam tu lah. Patogen boleh disebarkan selain daripada melalui medium seperti yang cikgu dah terangkan tadi. Ada 3, bawaan air, udara dan sentuhan tu. Patogen juga boleh disebarkan melalui vektor. Okey, vektor tu apa? Vektor tu sesetengah patogen dia menggunakan haiwan untuk pindahkan penyakit daripada satu hos kepada hos yang baru. Okey, jadi haiwan inilah yang kita sebut sebagai vektor. Okey, sebagai contoh. Okey, contohnya kalau nyamuk tu adalah nyamuk Aedes. Okey, nyamuk Aedes ni dia bawa virus denggi. Okey, so virus denggi tu patogen lah. Okey, itu adalah patogen dia, virus denggi. Okey, dia punya vektor nyamuk Aedes.
Okey, dia akan pergi kepada satu host tu. Okey, contohnya, ni contoh saja cikgu bagi. Okey, contohnya Halinda digigit oleh nyamuk Aedes. Okey, nyamuk Aedes membawa virus denggi. So, dekat dalam badan Halinda sekarang dah ada denggi. So, Halinda akan sakit sendi, sakit kepala, mata berair. Itu adalah simptom untuk penyakit denggi inilah kan. Okey, lepas tu nyamuk lain pula yang sihat akan gigit Halinda pula. Okey, dan nyamuk tu dia akan bawa dia akan ambil darah daripada Halinda yang mengandungi virus denggi dan dia gigit pula orang lain. Okey, dia gigit Vinendra ke. Okey, jadi Vinendra pula ada kena denggi. Tu contohnya. Jadi nyamuk Aedes tu adalah vektor, virus denggi itu adalah patogen. Okey, selain daripada tu, contoh yang lain, vektor seperti lalat. Okey, lalat ni dia suka pergi kepada sampah sarap kan. Lepas tu je nanti akan ada patogen seperti Vibrio cholera akan melekat pada badan lalat, dia punya kaki dia tu. Okey, lepas tu je lalat ni dia akan hinggap pada makanan yang terbuka. Okey, dia akan hinggap, so dia akan memindahkan patogen Vibrio cholera ni ke atas makanan yang terbuka tu. Okey, jadi orang lain contohnya tiba-tiba Azrael dia makan makanan tu. Dia makan makanan tu, automatik patogen tu akan masuk ke dalam badan Azrael. Dan Azrael akan kena penyakit seperti kolera. Okey, dia akan mengalami cerit-berit dan muntah. Okey, itu contoh sahaja. Okey, cikgu harap untuk tajuk ni yang pertama ni baru sikit ni dalam bab 4 kesihatan manusia. Kita baru je masuk tentang perbezaan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Okey, dalam tajuk yang cikgu explain tadi tu, yang pertama pastikan awak dapat ni. Pertama, awak tahu dah maksud penyakit. Yang kedua, kamu kena tahu jenis penyakit. Ada 2 jenis, penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit. Okey, yang ketiga, awak dah belajar tentang bagaimana penyakit berjangkit disebarkan. Okey, penyakit berjangkit disebarkan oleh patogen. Okey, ingat patogen itu adalah organisma yang menyebabkan penyakit. Seperti semua jenis virus, bakteria, protozoa, kulat cacing. Okey, bakteria tak semua, setengah. Tapi semua jenis virus adalah patogen. Okey, lepas tu bagaimana penyakit ni disebarkan? Okey, melalui medium ataupun vektor. Okey, lepas tu yang keempat, awak tahu dah, penyakit boleh disebarkan melalui medium. Ada 3 jenis medium. Okey, yang pertama bawaan udara. Dalam bawaan udara ni kita dah belajar jangkitan boleh melalui titisan dan juga habuk, jangkitan habuk. Kan? Lepas tu dekat dalam jangkitan bawaan udara ni, cikgu pun dah explain tentang cara mencegah jangkitan bawaan udara. Okey, yang kedua, jangkitan bawaan air. Okey, ni masih lagi di bawah medium. Okey, cara penyebaran melalui medium jangkitan bawaan air. Okey, melalui air yang tidak terawat, sistem sanitasi tak sempurna dan juga banjir. Okey, ingat Lepas tu cara mencegah pun cikgu dah ceritakan. Okey, yang ketiga. Okey, medium yang ketiga, jangkitan melalui sentuhan. Okey. Ni pun kita dah bagi tahulah macam mana. Okey. Kemudian selain daripada medium, jangkitan juga boleh disebarkan melalui vektor. Okey, yang ini dia menggunakan haiwan sebagai vektor. Okey, supaya dapat memasukkan, dia menggunakan haiwan untuk menyebarkanlah patogen kepada hos yang lain. Okey, so kita belajar itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar. InsyaAllah next cikgu akan pergi ke tajuk yang seterusnya. Mungkin tajuk yang seterusnya berkenaan bagaimana kita boleh mencegah penyakit berjangkit ini. Okey, ada beberapa step yang kita kena tahu. Okey. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.